Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 主爱的弟兄姐妹们，早上好！ Ya, bersyukur kalau anugerah Tuhan masih kita dapatkan hari demi hari. 我们日复一日的能够有神的恩典，这是感谢主。 Bersyukur di dalam keadaan yang tidak menentu, kita masih bisa melihat ada pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi. 在这个经济不稳定的状况下，我们仍然可以感受到主你的作为，这是我们心存感恩。 Bersyukur bahkan di dalam kelemahan kita bisa melihat Tuhan sedang bekerja. 在我们的软弱当中，我们可以领悟到上帝在我们里面动工。 Hari ini kita akan membahas satu tema yang agak sulit. 今天我们要思考的一个比较难的一个主题， Gampang untuk dibicarakan tetapi sulit dipraktekkan. 我们容易把它讲出来，但是行出来了却是不容易的。 Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. 原在基督里造成，为要叫我们行善。 Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 以弗所书2章1到10节， Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来读。 Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan berikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 以弗所书2章1到10节，初始不生，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。我们得救是本乎恩，他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengarkan firman, tetapi juga yang melakukan dan bahkan bersaksi kepada orang-orang lain di sekitar kita. 听到并行道的人是有福了，为主做见证。 Saya pakai terjemahan baru yang kedua. Mungkin tadi kalau dengar agak berbeda. 我使用的是印尼语这个新的版本，可能刚才所念的有些不同。
Saya ingin mengeksposisi dari ayat 1 sampai 10 dan saya akan bagi ke dalam beberapa bagian. 我要就是一节节的来分析其中的含义。 Mari kita lihat yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 我们先看从第1节到第3节。 Ayat yang pertama di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 第1节是你们死在就是主在过犯罪恶之中，叫你们活过来。 Ini kematian pertama dari manusia. 这就是人死亡的第一件事。 Manusia itu mati bukan mati fisiknya, 人的死亡并不是肉体上的死亡， tetapi mati rohani. 就是属灵已经死亡了， Artinya relasi dengan Tuhan jadi terpisah. 就是我们与神之间有了隔绝。 Secara fisik masih hidup, 就是我们身体上虽然是活着的， tetapi hubungan dengan Tuhan itu mati. 但是我们与神的关系已经死了， Ini mati karena berdosa. 因为我们的罪，所以与神之间的关系已经死了。 Dan semua umat manusia mengalami kematian ini. 人类都必须经历这样的一个死亡。 Kelihatannya enak orang-orang yang mati di dalam dosa ini. 就是人必因他的罪而死亡。 Karena di ayat yang kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya. 但是在第2节里面说，就是你活在罪里， Mati tetapi hidup. 你死了，但是你还活着。 Hidup dalam dosa adalah hidup yang diinginkan oleh semua manusia. 人就是喜欢活在罪恶之中， Karena kita bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan hati kita yang berdosa. 因为我们是从我们罪恶，就是我们内心的那个欲望，我们就把它活出来。 Kita melakukan sesuai dengan nafsu kedagingan kita. 我们按我们的私欲去行事， Dan kita merasa tidak ada yang bisa menghalangi kita. 而且没有人能够阻挡我们， Bahkan Tuhan pun kelihatan membiarkannya. 甚至上帝也任由我们去犯罪。 Dan banyak orang iri dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. 而且许多人就是看着人活在罪中，就感到有一些妒忌的心， Karena sepertinya bebas tanpa aturan, tanpa hukum, bisa melakukan semaunya. 看似他们可以很自由的、很放纵情欲的去行他们所要做的。 Apalagi kalau orang-orang seperti itu punya kekuasaan. 尤其是那些拥有权势的人， Entah kekuasaan dalam pemerintahan atau kekuasaan karena punya uang. 或者他们有权势，还有一个在政府机构那边有这个权利的人。 Dan tanpa sadar banyak orang menginginkan hal ini. 那么无意间，我们人就是其实心中是渴望得到这些， Mati di dalam dosa, tetapi kelihatan hidup. 就是在罪里已经死亡了，但是看似我们还活着。 Di dalam ayat yang ketiga, Paulus mengatakan kita dahulu juga termasuk di situ. 就是在第3节说，我们也是包括在内， Dan bahkan sampai sekarang kita menginginkan hal-hal seperti itu. 而且我们还渴望拥有这些。 Kita menginginkan kita bisa mengontrol hidup ini. 我们甚至不能控制自己的生活， Kita menginginkan kita bisa bebas melakukan apa yang kita inginkan. 我们渴望可以为所欲为。 Dan yang lebih gila lagi, kita ingin mengontrol Tuhan untuk melakukan yang kita inginkan. 更糟糕的是，我们要神按我们的旨意行事。 Dengan doa-doa kita yang kita pikir penuh kuasa. 我们觉得我们就是有权势去做的。 Itu sebabnya kata Rasul Paulus di ayat yang ketiga, kita harus dimurkai. 所以正如保罗所说的，我们本为可怒之子。 Berdosa bukan hanya melanggar. 我们不仅犯了罪， Yang paling sulit di dalam dosa, kita tidak mengerti tentang apa itu dosa. 就是最难理解的，就是我们甚至不明白到底什么是罪恶。
yang paling banyak dipakai di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu artinya sama. 其实，在旧约、新约圣经里面所指的那个罪，其实是一样的， Artinya sederhana sekali, 很简单的。 meleset. Meleset. Harusnya ada sasaran, tapi meleset 我 sedikit 们 saja, itu 偏， berdosa. 我们偏了就是偏行了。 Jadi banyak orang merasa sudah melakukan yang baik, sebenarnya berdosa. 其实人以为人看为好的，其实那是一个罪。 Kalau mau dihitung dosa-dosa kita, nggak bisa dihitung. 如果要数算我们所犯的罪，那是算不清的。 Maka bagaimana cara Allah harus menghukum kita? 那么上帝如何来向我们发怒呢？ Kalau hidup kita setiap detik meleset, 如果我们的生命当中每一分每一秒都是偏行主的道， bagaimana Allah harus memurkai kita? 那么上如何就是惩罚我们这个悖逆之子？ Kita harus mati secara fisik dan masuk ke dalam neraka. 我们必须死，并且下地狱， Kecuali 除非 sesudah mati kita bisa bangkit sendiri. 我们死后又可以复活。 Tetapi mana bisa? 那怎么可能呢？ Siapa yang bisa membangkitkan dirinya sendiri? 谁可以自救，可以自己复活呢？ Kalau untuk mati secara fisik, kita semua bisa. 如果要肉体上的死亡，我们大家都可以做到。 Maka puji Tuhan, 感谢主， kita bisa mati. 我们可以死。 Kalau di dalam budaya Tionghoa, ini sangat menakutkan. 如果在我们的文化里，这个死亡是非常害怕的。 Tapi bagi orang Kristen, itu puji Tuhan bisa mati. 但是对于基督徒来说，我们可以死，那是感谢神。 Kenapa? 为什么？ Karena ada kasih Allah. 因为有上帝的爱。 Di ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. 然而，上帝具有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。 Mati pun, pertama mati rohani, kita bisa dihidupkan. 首先，我们在属灵上死亡了，我们可以复活。 Mati secara fisik, kita bisa dibangkitkan. 我们肉体上死亡，我们也可以活过来。 Di ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 在第6节，他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上。 Maka kematian kita yang tidak ada jalan keluar, ternyata Allah sudah menyediakan jalan keluar. 所以呢，我们已经末路的那个死亡，但是主耶稣已经预备了另外一个道路，使我们可以死而复生， Bukan dengan perbuatan baik kita. 并不是我们的好行为， Bukan dengan kemampuan kita yang berpikir. 并不是出于我们的思考的能力 Apalagi dengan uang kita. 更何况是我们的金钱， Bukan juga dengan kekuasaan kita sampai kemudian menaklukkan Allah sehingga Dia memberikan kepada kita ini kebangkitan. 不是因我们的权势和权力，使得上帝就是因这一些而赐给我们生命。 Tetapi di ayat yang keempat mengatakan tetapi karena kasih Allah. 而在第4节说，因为神有丰富的怜悯， Kasih Allah kita dapat anugerah. 因他的慈爱，我们得到他的怜悯。 Tapi bukan cuma itu. 不只是这些， Di ayat yang ke-7, 在第7节说到， supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈。 Ternyata Tuhan kasih bonus juga.
上帝是给了我们一个奖励， dikasih kekayaannya yang melimpah-limpah. 就是赐给我们丰富的恩典。 Tunggu, jangan salah berpikir dulu. 你们不要有错误的思想， Kita mungkin pikir kekayaan ini secara fisik. 你们不要把这个丰富的这个财富，就是当作是属世的， Oh, itu cuman benar setengah. 那只对了一半。 Karena yang dikasih kekayaan semuanya. 因为我们认为财富这是我们所拥有的一切。 Tapi kalau ada yang bilang, loh kenapa saya miskin? 但是如果上帝有丰富的这个怜悯和慈爱的话，那为什么我仍然这么穷呢？ Miskin itu karena dibandingkan dengan yang lain. 我们比起他人，我们可能比较穷。 Orang dibilang kaya karena dibandingkan dengan miskin kan. 如果可以说称一个人是有财富的，是富有的，因为他是跟穷人比较。 Tetapi kenapa kita harus membandingkan dengan yang kelihatan dapat banyak sampai kemudian kita merasa miskin? 为什么我们要向那些比我们更富有的人比较呢？使得我们显得很穷呢？ Kenapa bukan kita membandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat anugerah? Maka kita dapat kelimpahan yang berlimpah-limpah. 为什么我们不与那些没有得到上帝的怜悯的人来比较？我们得到上帝的恩典，而他们却没有呢？ Cuman perlu dapat Tuhan Yesus, kita sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. 只要我们得到主耶稣基督，那么我们就可以成为全世界最富有的。 Kenapa begitu? 为什么这样？ Karena Dia pemilik semuanya. 因为耶稣拥有这一切， Dan kita di dalam Dia. 而我们在他里面， Maka kita ikut jadi kaya kan? 那我们就成了富有，不是吗？ Kalau kemudian belum bisa melihat, ada yang salah dengan penglihatan kita. 如果这是错的话，那我们的圣经里面就有问题了。 Karena kita berdosa, kita tidak bisa melihat segala kelimpahan anugerah Tuhan. 因为罪遮盖了我们的眼睛，我们使我们看不到上帝一切的恩惠。 Kita hidup di dunia ini ada waktu. 我们活在世上是有受时间的控制， Dan kita melihat semuanya di dalam waktu kita yang terbatas ini. 在受时间的限制、时空的限制呢，我们就看自己。 Kita melihat sekarang saya miskin, 我们看现在我是贫穷的， tapi besok belum tentu kan? 那明天可不一定哦， Mungkin lebih miskin lagi 或许我会更贫穷， dibandingkan sekarang. 比起今天， Tetapi beberapa hari lagi mungkin tambah miskin lagi. 或者过些日子我会更加的贫困。 Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam minggu depan, bulan depan, tahun depan, beberapa tahun lagi? Siapa yang tahu? 但是又有谁知道明天将发生什么事情？ Saya bukan mengajarkan iman yang aneh gitu. 我并不是教导你们很奇怪的一个信仰， Tetapi kita terlalu cepat percaya dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. 因为我们太轻易相信我们眼前所看到的， Kita melihat kekayaan dengan cara yang berbeda. 我们就是看富有，我们是富有，就是从另外一个角度。 Kita cuma mau melihat berkat yang ingin kita lihat. 我们只要看到上帝所赐给我们的福分， Kita tidak tahu bahwa kita punya sumber berkatnya. 但是我们却不知道我们其实拥有的乃是财富的源头。 Tuhan udah siapkan bagi kita sampai selama-lamanya gratis. 上帝已经为我们预备了免费、永远的一个救恩。 Percaya tidak percaya, Tuhan udah siapkan semuanya. Tidak bergantung dari usaha kita. 你们信不信？上帝已经为我们预备好这一切的救恩，我们并不需要付出任何事情。 Maka ada yang bilang, kalau begitu saya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. 如果是这样的话，那我就不需要再工作了，我坐在等着就好了。 Nah itu ada yang salah dengan otaknya kalau begitu. 如果你这么想的话，那是有错误的思想。 Justru berpikirnya harus berbeda. 反而我们要以不同的观念来看。 Kalau Tuhan sudah siapkan semuanya gratis tanpa saya perlu berusaha.
如果上帝已经白白赐给了我们，不需要我们去努力的话， maka saya ingin melakukan yang terbaik bukan demi untuk mendapatkan itu, tetapi demi untuk memuliakan Allah. 那我们应该如何回应呢？就是我们要为神工作，就是为了荣耀他的名，并不是为了得到这些福分。 Kalau Tuhan sudah terlalu baik bagi saya, maka sekarang bagaimana saya harus melakukan yang jauh lebih baik lagi untuk memuliakan Dia? 既然上帝已经如此的爱我们，白白赐给我们恩典，那么我们要更加的爱上帝，并且荣耀他的名。 Maka kita perlu mengerti tentang anugerah. 我们必须要明白这是恩典真正的含义。 Ayat yang ke-8, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 8 dan 9. 第8、第9节这么说：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。 Ayat ini sederhana sekali. 这个经节很简单， Kita dibilang dapat semuanya, keselamatan itu anugerah, bukan usaha kita. 我们所得到的恩典乃是一个我们所得到的一切乃是恩典，并不是我们的行为。 Tapi kita tidak pernah sadar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. 所以我们没有察觉到这个恩典在我们的生命当中有什么影响。 Kalau untuk hidup sampai selama-lamanya dikasih anugerah, masa sih hidup sementara ini nggak dikasih semuanya? 如果上帝赐给我们永恒的这个恩典的话，那么我们这个短暂的生命，为什么上帝没有赐给我们那个福分呢？ Kalau hidup sampai selama-lamanya, tadi dikatakan Allah sudah menyiapkan kekayaan yang berlimpah-limpah sampai selama-lamanya di surga. Masa sih yang sementara ini dia lupa sama sekali? 既然上帝在天上已经为我们预备了一切丰富的恩典的话，那么他是不是忘记了我们在世上短暂的生活，并没有赐给我们那个福分呢？ Kalau untuk keselamatan kita, Tuhan Yesus sampai datang ke dunia, menderita, mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita. Masa sih cuman untuk hidup kita yang cuman puluhan tahun ini, Dia kemudian lupa sama sekali menyiapkannya. 既然上帝因为爱我们，要救赎我们，以及赐下耶稣为我们死在十字架上，那么他为什么把我们忘了我们短暂在世界的生命？他并没有祝福我们呢？ Karena kita selalu berpikir semuanya tergantung usaha kita. 因为我们一直认为我们所做的，我们要以我们的行为来得到这个恩典。 Kita pikir manusia berusaha, maka Tuhan menentukan hasilnya. 我们一直认为人就是必须要去行动，那么结果是由上帝来决定。 Itu ditulis di kitab agama lain. 就是别的经文节里面可能有提到这个。 Di Alkitab berbicara Tuhan menentukan, maka kita berespon dengan bagaimana kita harus berusaha. 圣经里面告诉我们的就是一切都是本乎恩，是上帝所赐的，并不是出于人类的行为。 Tuhan sudah merancang semuanya, tinggal kita mencoba mengerti dan hidup di dalam rancangannya itu. 其实我们的生命，我们的生活已经在神的美好的计划当中，我们只要把这个活出来就行了。 Maka seberapa besar kita mengerti anugerah, sebesar itu kita akan berespon terhadap anugerah itu. 就是我们如何回应上帝的恩典呢？就是我们怎么样行出来，我们行了多少，就是代表我们明白这个上帝的恩典有多少。 Kalau kita tahu Allah sudah terlalu baik bagi kita, maka bagaimana kemudian kita harus berespon? 如果我们清楚明白了上帝对我们是那么的良善，那么我们应该去如何回应上帝？ Pasti di ayat yang ke-9b dibilang yang pertama, jangan sombong. 所以我们说，我们不要自夸， Maka orang percaya tidak ada yang sombong. 信徒们不要自夸， Benarkah? 是这样吗？ Dalam prakteknya kan kita banyak yang sombong kan, termasuk yang lagi berbicara. 其实，在现实生活上，我们都是有时候会比较傲慢包括我在内。 Apalagi kalau kita dapat banyak berkat.
更何况，如果我们得到上帝的这么丰富的祝福的时候，我们就会骄傲。 Makin banyak biasanya makin sombong. 我们得到越多，我们就越傲慢， Karena kita pikir semuanya usaha kita. 因为我们认为这一切都是因为我们努力的去得到的。 Kalau kita cerita usaha kita dari muda sampai selama-lamanya gak akan selesai kayaknya. 如果我们从之前我们如何打拼，一直到现在有这样的成就，那个是说不完的故事。 Kita cerita perjuangan kita, pergumulan kita, kesulitan, penderitaan. Wah, 或我们讲起之前我们如何受苦等等，直到我们有今天，哇，这个是长篇大论。 kalau bukan Tuhan yang memberikan anugerah, mana mungkin kita berusaha seperti itu kemudian bisa dapat seperti itu. 要不是因为上帝的恩典，我们怎能就是去设法去做，可以得到今天的成就呢？ Anugerah itu bukan membuat kita jadi sombong. 上帝的恩典并不是让我们成为骄傲的人， Tetapi apa yang harus kita lakukan? 那我们应该怎么做呢？ Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. 在第10节最后一节， Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Kita dicipta. 我们被神创造， Kita bukan pencipta. 我们并不是创造者。 Hidup ini bukan kita yang pilih. 我们的生活，我们的生命，并不是由我们来决定。 Kita tidak mau pun kita hidup seperti ini. 我们也不想过这样的生活， Kita tidak mau pun kita dikasih kemampuan seperti ini. 我们也不得不过着我们的这样的生活。 Kita dapat semuanya anugerah karena kita dicipta. 我们可以得到这一切的恩典，因为我们是创造物。 Tetapi ada maksud Tuhan. 但是上帝有他的计划， Kenapa Dia izinkan kita hidup seperti ini? 上帝允许我们过这样的生活。 Kenapa Dia tebus dan selamatkan kita? 为什么他要救赎、拯救我们呢？ Karena ada pekerjaan baik. 因为背后有良善的行为， Kata pekerjaan ini bisa diterjemahkan juga perbuatan. 就是我们就是好的行为。 Dia ingin kita hidup di dalam perbuatan baik yang dipersiapkannya itu. 他就是要预备我们行各样的善事。 Ketika kita berdosa, kita diselamatkan. 当我们犯罪的时候，我们被拯救。 Bukan cuma diselamatkan, dikasih berkat-berkat yang berlimpah sampai selama-lamanya. 上帝不但拯救了我们，并且赐给我们永恒的、丰富的这个祝福。 Karena Dia ingin kita melakukan rencananya. 因为他要我们行他所预备叫我们行的一切善事， Dan Dia ingin kita hidup di dalam rencana yang baik itu. 他要我们行在他美好的计划中。 Maka apa yang menjadi rencana yang baik bagi kita masing-masing? 那么，什么是我们各自的这个行善的这个目标呢？ Sebagai penutup refleksi. 就是我要以这个反思来结束。 Saya pertama ingin membahas ada pemikiran seorang pastor dari Prancis namanya Bernard of Clairvaux. 有一位叫博尔纳，就是来自法国的一名神学家。 Dia tulis buku judulnya On Loving God, tentang mengasihi Allah. 他写了一本书，是关于爱上帝。 Dan dia di dalam buku itu dia bahas tentang 4 stages of love, 4 tahap dari kasih. 在这本书里面，他就是讲述了这个爱上帝有分成4个阶段。 Saya ingin membahas 4 tahap ini untuk kita merefleksikan. Kita bilang mengasihi Allah, mengasihi sama manusia. Kita di tahap seperti apa? 我与大家分享这个4个阶段，让你们自己反思一下，你们到了哪一个阶段？你们爱上帝的心到了哪一个阶段？ Yang paling rendah, 从第一个阶段开始，
Seseorang mengasihi Allah karena butuh sesuatu. 一个人爱上帝，因为他有需要。 Biasanya orang itu kalau lagi susah, lagi sakit, wah rajin ke gereja. 就是好像比如你生病啊，有需要的时候，你就很勤劳的，你们就上教会； Atau kalau lagi butuh duit. 或者是他需要金钱的时候，他就来到教会。 Saya bukan menyindir ya, bukan. 我并不是批评大家， Saya cuma ngomong kenyataan. 我诉说的就是事实。 Kalau ada yang kesal sama saya, berarti dia orangnya. 如果你就是对我不满的话，那你就是这样的人呐、 Tapi semua manusia sama. 我们人都是一样的。 Kita bilang kita mengasihi seseorang pun biasanya karena ada kebutuhannya. 我们如果对某些人好，这是因为我们对他有所要求。 Bagaimana kalau kita nggak butuh lagi? 如果我们不需要的时候怎么办呢？ Maka di dalam pepatah Indonesia mengatakan, habis manis, sepah dibuang. 所以印尼话有一句话就是忘了，就是你吃饱了之后就把那个壳丢掉。 Kalau di Dracin, wopih. 更糟糕的就是丢了之后还要喷口水， Itulah kita manusia. 就是人的这个不平常的一个行为。 Dan kata Bernard, ini kasih level paling rendah. 这就是最低层的那个爱。 Ada level berikutnya. 还有下一个阶段， Seseorang mengasihi Allah karena Allah itu baik. 一个人会爱上帝，因为上帝是良善的。 God is good all the time. Allah itu baik selalu. 上帝永远是良善的， Dan di dalam relasi manusia pun begitu. 在人与人之间的关系也是如此。 Kalau di dalam konseling pernikahan ditanya pertanyaan, kenapa kamu mau menikah sama dia? 在婚姻辅导的时候，如果你问一对年轻人，你为什么要嫁给他？你们为什么要结婚呢？ Nggak ada yang pernah jawab, karena dia jahat. 从来没有人说因为他不好，所以我就嫁给他。 Tapi saya tetap mengasihi. 但是虽然他不好，但我仍然爱他。 Banyak orang udah mikir-mikir lama-lama jawabannya, dia baik. 就是他停顿了一下子，就回到因为他好啊。 Kelihatannya sekarang. 现在看似好， Tetapi ketika berjalan lebih lama lagi relasinya, kelihatan berubah. 他结婚了一段时间，就是可以看出他的这个弱点了。 Jahat-jahatnya mulai kelihatan dengan jelas. 他的不好的行为就是一一的出现了。 Masih tetap mengasihi? 你仍然爱他吗？ Ada yang bilang, wah dia berubah. 哇，有的人说他变了。 Dengan Tuhan pun sering kali begitu. 我们与神之间的关系，常常也是如此。 Tuhan tidak pernah berubah jadi jahat. 上帝一直都是良善的，从来没有变。 Tetapi kita menafsirkannya yang salah, melihat Tuhan itu jahat. 是我们自己的这个心态，我们认为上帝改变了，变坏了。 Dulu berkatnya banyak, sekarang kenapa jadi begini? 上帝之前就是赐下那么多的福分给我，但是现在已经没有了。 Masih tetap mengasihi Allah. 你仍然爱上帝吗？ Tahap yang ketiga, ini baru orang Kristen. 第三个阶段才是真正的一个基督徒， Mengasihi karena mengenal Allah. 因为认识上帝而爱上帝， Karena ada relasi yang benar. 因为与神之间有良好的关系。 Makin kenal, makin mengasihi. 越认识上帝，就越爱上帝。 Makin kita membaca firman, makin kenal Allah, kita makin mengasihi Tuhan 我 kita. 们爱上帝是透过我们读圣经，越读就越爱上帝。 Kita di tahap seperti ini. 我们是否已经到了这个第三阶段呢？ Yang paling terakhir, yang paling sulit. 最后就是最难做的、办得到的这个第四阶段。 Demi untuk mengasihi, maka seseorang rela mengorbankan dirinya. 为了爱上帝，愿意牺牲自己， Bukan karena mengasihi atau mau mengasihi, bukan karena mengasihi, tapi demi untuk bisa mengasihi.
就是并不是为了要爱上帝，而是为了可以爱上帝，所以愿意牺牲。 Contohnya cuma satu contoh. 好，举个例子， Itu Tuhan Yesus dengan kita. 就是主耶稣与我们之间， Demi untuk mengasihi kita, dia berkorban. 为了要可以爱我们，所以呢，他牺牲了。 Kita ada di tahap yang mana? 我们到了哪一个阶段呢？ Pertanyaan yang terakhir. 最后一个问题， Kita di dunia ini seringkali mencari kebanggaan bagi diri kita. 在世上我们常常就是寻找一些可以自豪的事。 Pernahkah orang memuliakan Allah karena melihat apa yang kita lakukan dalam hidup ini? 在我们的生命当中，是否曾经有人看着我们的行为而荣耀上帝呢？ Pernahkah kemuliaan Allah betul-betul dinyatakan melalui hidup kita, perbuatan baik kita? 我们的生命当中是不是反映出上帝的良善，并且彰显上帝的荣耀呢？ Jangan jawab saya, 你们不需要回答我， jawab ke Tuhan. 你们回答上帝吧。 Sudah berapa banyak kemuliaan Allah ditunjukkan melalui perbuatan baik kita? 上帝的荣耀在我们的身上已经彰显了多少呢？ Seberapa banyak orang bersyukur karena bertemu dengan kita yang menyatakan kemuliaan Allah? 又有多少人因为可以遇见我们感到欣慰，因为透过我们就是见证上帝的荣耀。 Jangan cuma mau anugerah dan berkat Tuhan. 我们不要单单只求上帝的恩典和祝福， Kita harus pakai semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 我们要使用上帝所赐给我们的一切来荣耀他的名。 Maukah kita memuliakan Allah? 我们是否愿意荣耀上帝呢？ Maukah kita berusaha dengan lebih baik lagi melalui perbuatan-perbuatan baik kita demi untuk memuliakan Allah? 我们要不要想方设法的，就是做一切的善事，为了荣耀神？ Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa, ampuni kami jikalau hidup kami hanya mencari kemuliaan kebanggaan diri kami. 主啊，若是我们的生命当中，我们只求的就是你的祝福，并且自己的荣耀，那么求主你赦免我们。 Ampuni kami jikalau kami hanya mau berkat-berkat darimu, tapi kami pakai untuk diri kami sendiri. 求主饶恕我们，只求你的祝福，而没有为你牺牲。 Ampuni kami jikalau Engkau sudah mengasihi kami, tetapi kami tidak mengasihi Engkau. 求主原谅我们，如果你已经先爱我们，但是我们并不真正的爱你。 Ampuni kami jikalau Engkau sudah mengasihi kami, tetapi kami tidak bisa mengasihi sesama kami. 求主你宽恕我们，如果你已经爱我们，但是我们并不能彼此相爱。 Mampukan kami mengerti anugerah-Mu, 让我们明白你的恩典， dan mampukan kami untuk bisa berespon dengan segala anugerah dan kebaikan-Mu. 让我们可以好好正确的方式来回应你所赐给我们的一切恩惠。 Dengar doa kami ya Bapa. 求主听我们的祷告， Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat Tuhan dan Gembala hidup kami berdoa. 我们奉靠主耶稣，我们的牧者祷告。 Amin. 阿门。